Jadi mungkin kalau tidak dijelaskan ini, ada kemungkinan setengah orang yang barangkali tidak mendalami pengajian ni ada sangkaan tu. Jadi ketaatan yang dibuat oleh manusia ni mungkin boleh menambahkan sesuatu pada Allah, mungkin. Dan kemaksiatan yang dibuat oleh makhluk ni mungkin boleh mengurangi sesuatu tentang Allah. Ada kemungkinan itu. Maka itu pertama sekali dari segi akidahnya, itu adalah perkara yang bercanggah dengan akidah. Jadi merujuk kepada sifat qiyamu binafsi tadi tu, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain, dengan erti segala apa pun termasuklah ketaatan yang dibuat oleh makhluk ni dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka tidak merubah sesuatu pun tentang Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak merubah kesempurnaannya. Jadi kalau begitu, ketaatan yang dibuat oleh manusia ni dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka tu kembali kepada siapa? Kesannya kepada siapa? Kepada diri manusia itu sendiri. Segala ketaatan yang mereka buat akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Segala kemaksiatan yang mereka lakukan akan mendatangkan mudarat kepada mereka juga. Dan manfaat dan mudarat ketaatan, manfaatnya ketaatan ini dan mudaratnya kemaksiatan ini kadang-kadang berlaku di dunia ini. Sebahagiannya nampak meletup pada di dunia ini, dan sebahagian lagi yang jelasnya berlaku di akhirat. Kalau ketaatan manusia ni di akhirat, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala lah seperti yang dijanjikan. Jadi ganjaran pahala itu adalah menurut apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia bukan nilaian amalan kita tu. Kita kena faham dalam masalah ni, ini perkara-perkara ni kalau kita tak faham balik, dia boleh menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mengelirukan, boleh membawa kepada kefahaman-kefahaman yang keliru. Jadi segala ketaatan yang dibuat oleh manusia ni dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti balasan yang baik. Itu janji. Artinya apa? Bahawa segala balasan yang baik di akhirat nanti itu bukan harga amalan kita. Amalan kita yang kita buat tu dengan ganjaran yang diberikan tu tidak setimpal, tidak sepadan, tapi diberi oleh Allah sebagai kurniaan daripadanya. Kena faham sih. Supaya apa? Supaya kita ni tidak rasa sombong dan banggalah dengan amalan kebaikan yang kita buat. Kerana kita tahu apa yang kita buat ni, apa yang dijanjikan Allah itu adalah janji pemberian dia. Kalau kita buat ni tak padang dengan kurniaan dia tu. Kita kena ada kefahaman macam tu. Kemudian tentang kemaksiatan, maksiat yang dibuat oleh makhluk ni di akhirat nanti diancam dengan balasan neraka. Itu juga atas ancaman daripada dia, janji ancaman, janji buruk ni, ancaman apa gini. Tapi kalau dia kehendaki dengan rahmatnya, boleh saja diampunkan, boleh saja. Sebab itu kalau kita tengok ini kadang-kadang berlaku juga. Kadang-kadang kalau kita tak faham molek benda ni, boleh bawa kepada sikap berputus asa kadang-kadang. Kalau tidak atas diri kita pun kepada orang yang kita sayang. Guana tu. Ini saya nak kait celah sikit lah. Sekalipun tak kait sangat, sebenarnya tak lah. Tajuk yang kita nak bahaskan malam ni kelain sikit, tapi saya rasa baik juga saya jelaskan. Kerana kecelaruan dalam memahami perkara ni boleh membawa kepada hal-hal tadi tu, bawa putus asa, sama ada melibatkan diri ataupun melibatkan orang yang kita sayang. Contoh macam mana? Orang yang kita kasih, contohnya mak ayah kita mati dan kadang dia buat salah, tak bertaubat, ada harapan tak dia ni? Dia kita kata tak ada harapan dah, kita akan sedih lah. Orang kita suka mak ayah kita, nenek moyang kita, kita tahu dia mati, ditakdirkan dia mati dalam keadaan buruk lah, tapi dia Muslim, dah tak ada harapan langsung dah. Kita akan jadi sedih. Maka kita nak beritahu atas kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh manusia ni, apa penyelesaian dia? Apa penyelesaian dia tu? Iaitu pertama sekali dengan taubat. Itu asas lah. Taubat yang mencukupi syaratnya, itu penyelesaian asas terhadap dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Bagi orang yang tidak taubat dan mati dalam keadaan itu, atau terlupa taubat atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan dulu, bagaimana? Ada kemungkinan tak, ada ruang tak dia mendapat pengampunan Allah Ta'ala? Maka masih ada ruangan lain lagi. Apa ruangannya? Ruangannya antaranya adalah syafaat.
syafaat. Siapa yang dapat beri syafaat? Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, orang soleh, awliya, ulama, syuhada, seperti yang disebut dalam dalil. Mereka diberikan kemuliaan oleh Allah dapat memberi syafaat. Kemudian syafaat ni banyak. Syafaat yang paling besar sekali orang panggil syafaatul uzma. Syafaat yang hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat apa ni? Syafaat iaitu untuk memulakan hisab di mahsyar. Setelah manusia dikumpulkan semua jadi mahsyar, menunggu perhitungan ini, balasan tak lagi ni, perhitungan baru ni, pengiraan baru ni. Nak tunggu benda tu. Penantian tu satu penyaksaan. Dan manusia berada di mahsyar ni dalam pelbagai keadaan menurut tahap iman dan amalan mereka ni. Dari segi baik buruknya tu. Maka mereka menunggu, mereka mencarilah orang yang dapat membantu untuk menyegerakan syafaat ni. Nabi-nabi yang didatangi semuanya surrender. Tidak dapat memberikan pertolongan untuk tujuan ini. Satu-satunya yang dapat memberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dinamakan syafaatul uzma, sehingga dimulakan hisab. Kemudian ada syafaat-syafaat lain lagi. Syafaat memasuki syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Hisab tak kena, tapi siratul mustaqim lalu. Tapi lalu tu macam-macam cara lah. Ada yang merakok, ada yang berjalan, ada yang berjalan terliku, ada yang terbang, macam-macam. Itu juga menurut iman dan amal soleh mereka ni. Jadi antara kemuliaannya, ada segolongan manusia ni yang masuk syurga tak hisab, tak kena hisab langsung. Tak ada langsung bahagian hisab ni. Dalam hadis menyebut mereka ni ada 70,000 dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada ciri-ciri tertentu, antaranya orang yang bulat tawakalnya kepada Allah. Mereka ni akan masuk syurga tanpa hisab. Perkataan 70 ni, 70,000 ni, penggunaan bahasa Arab dia ada dua makna. Satu makna yang direct, yakni memang angka itulah 70,000. Ada yang makna majaz, yakni satu jumlah yang sangat banyak, yang tidak sedikit. Mana wallahu a'lam, mana antara dua makna itu, yang jelas Nabi sebut 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab. Dan ini khususnya untuk Nabi juga. Kemudian ada juga syafaat lain. Syafaat apa lagi? Iaitu syafaat mengangkat darjat seseorang itu di dalam syurga. Seseorang mungkin dalam syurga itu diangkat darjatnya dengan syafaat. Mungkin dia orang soleh tapi tak banyak amalan dari syurga. Maka dengan syafaat, mungkin kerana ada sesuatu kebaikan dia dan kaitan dengan para nabi, para rasul, para awliya dan solehin, maka dengan syafaat mereka itu darjatnya diangkat dalam syurga, terangkat. Syafaat ini adalah umum untuk para nabi-nabi yang lain, nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kemudian ada syafaat lain lagi, syafaat mengeluarkan orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, mengeluarkannya daripada neraka itu, atau menghalangi dia daripada masuk ke dalam neraka, diberi kemaafan kepadanya. Maksudnya orang ni buat salah dan tidak taubat lah tu. Sama ada tak taubat, terlupa taubat atau sebagainya. Yang penting dia tidak taubat. Maka ada ruang pada dia atas syafaat ni. Syafaat mengeluarkan ataupun memberi kelonggaran sehingga sepatutnya dihumbangkan neraka, tidak dihumbangkan dengan syafaat ini. Atau dia sudah dimasukkan, dikeluarkan daripada neraka itu dengan syafaat. Dan ini syafaat yang umum untuk para nabi dan rasul dan juga orang Islam yang lain, termasuk para ulama, para awliya, para wali, alim ulama dan sebagainya. Jadi berasaskan ini, maka kebarangkalian ruangan untuk orang yang terlupa bertaubat ataupun tidak bertaubat, dia mati tadi tapi dia tetap mukmin, tak muslim, masih ada ruangan untuk mendapat syafaat ini. Baik, kemudian apa lagi kemungkinan yang boleh menyelesaikan masalah dia tu? Iaitu dengan rahmat Allah. Kok mana rahmat Allah? Maka orang yang mendapat rahmat Allah ni sudah tentu ada sebab musabab dia. Mungkin kejujuran dia, keikhlasan dia dapat rahmat Allah, maka terampung dosa-dosa yang tidak ditaubatkan itu. Antaranya yang mungkin menjadi sebab kepada rahmat Allah itu, dia buat baik setelah dia buat buruk.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang telah kita lakukan tu, buat tu, bila terbuat perbuatan buruk tu, salah satu cara nak kambuhnya, buatlah perbuatan-perbuatan baik. Tamhuha. Yang kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu. Dan banyak lagi dah sebab-sebab lain, maka menjadi sebab kepada dia dapat rahmat Allah. Maka dari rahmat Allah terampun. Okey, balik.